السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita pada muka surat 435 pada jilid yang kelima, kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, dan kita sampai pada poin yang ke-68. Bukan, sebelum tu surat 434 ya. 434. Perenggan yang di atas sekali, masih lagi dalam tajuk huruf fa. Huruf fa kita baca tentang fadilah Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah. Baik, kata Ibn Qayyim di sini rahimahullah pada muka surat 434 terjemahan, itu adalah masalah yang berhajat dimunculkannya kembali satu fitrah lain, daya nalar lain, iman lain. Jadi ini kita perenggan ni kita tak dapat faham, melainkan kita kena rujuk balik perenggan yang sebelumnya. Okey, tentang Al-Fatihah ni. Kita tengok balik buku surat sebelum, tak ada masalah apa sekali lalu. Disebut juga Ummul Quran, Sab'ul Mathani, ataupun Asy-Syifa' At-Tam. Tengok balik pada poin yang ke-67. Okey, Ar-Ruqyah At-Tamah, Al-Fatihah juga disebut sebagai kunci kekayaan dan kejayaan surah Al-Fatihah. Penjaga stamina, penolak kesedihan, rasa murung, rasa takut dan rasa sedih bagi orang yang mengetahui kemuliaannya, memberikan haknya yang sesungguhnya, membacanya dengan tartil. Baca dengan tartil, itu tajwid lah. Untuk menyembuhkan penyakitnya, mengetahui cara penyembuhan dan pengobatan melalui Al-Fatihah, serta rahsia mengapa Al-Fatihah memiliki khasiat seperti itu. Kan? Surah yang teragung dalam Al-Quran, Ummul Kitab. Ketika sebahagian sahabat menyadari hal itu, mereka menggunakan Al-Fatihah untuk mengubati orang yang terkena sengatan binatang beracun sehingga sembuh. Nabi bertanya kepada mereka, dari mana kalian mengetahui bahawa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Itu hanya bisa, yakni boleh dilakukan oleh orang yang terbantu oleh taufik, dorongan, petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Terbuka pandangan batinnya sehingga mengetahui rahsia surah ini, serta manfaat yang terkandung di dalamnya berupa tauhid. Yang ini maknanya kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah ni disertai dengan jiwa kita, disertai dengan ruh kita, penghayatan kita. Kita bukan baca sebagaimana kita hanya minum air, lalu dilahir, lalu ditekak kita, kemudian masuk ke perut kita. Bukan macam tu. Kita baca, maknanya dibaca Al-Fatihah disertai dengan penghayatan, kan? Tadabbur, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Baik. Sebab tu dia kata hanya bisa, yang ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang terbantu oleh taufik, yang dorongan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuka pandangan batinnya, pandangan hatinya, sehingga mengetahui rahsia surah ini, serta manfaat yang terkandung di dalamnya berupa tauhid, pengesaan terhadap Allah Jalla wa'ala, pengenalan terhadap asma, sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, serta af'al Allah, yakni perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Jadi Rabb ni pada kita faham makna dia apa dia? Yang menguruskan, yang mentadbir, yang mentarbiah, yang mendidik, yang memberi. Kan? Itu Rabb. Al-Alamin, segala alam, sekalian alam. Ya Allah, af'al, ini perbuatan Allah yang dijelaskan dalam surah itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Ta'ala pada semua makhluk dia di dunia, yakni Rahmanud Dunya. Rahim, Rahimul Akhirah. Allah Ta'ala merahmati hamba-hambanya di akhirat nanti yang beriman. Hamba-hamba yang beriman. Adapun di dunia, rahmat Allah Ta'ala meliputi segala
sesuatu. Hatta orang kafir pun termasuk dapat rahmat daripada Tuhan juga di dunia ni, kan? Jadi maknanya Allah tak siksa mereka segera. Dia membuat segala kejahatan di atas muka bumi, makan rezeki Allah, kan? Tidur, maknanya menetap di atas bumi Allah Ta'ala, tapi Allah tak siksa mereka lagi. Kenapa? Rahmat Allah Ta'ala yang dunia ni meliputi segala sesuatu. Ya, Allah Ta'ala beri kepada mereka tempoh-tempoh yang tertentu, sehingga mereka kembali bertaubat kepada agama Allah SWT, yang agama fitrah. Gitu. Baik. Kemudian berikut juga syariat, takdir, hari kiamat, pemurnian tauhid ar-rububiyah, kesempurnaan tawakal dan penyerahan diri kepada yang maha memiliki segala urusan, ini Rabb al-alamin, yang memiliki segala pujian, yang di tangannya terdapat segala kebaikan, kepadanya dikembalikan segala urusan, kepadanya lah orang tersebut memohon dan meminta hidayah, petunjuk, yang merupakan dasar kebahagiaan dunia dan akhirat. Di samping itu, ia juga mengetahui hubungan antara satu erti dengan erti yang selanjutnya. Ini maksudnya dalam Al-Fatihah ini. Berusaha mendapatkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Menyingkirkan segala yang membahayakan kehidupan dunia dan akhirat. Ia juga mengetahui bahawa keselamatan sesungguhnya, keselamatan yang paling sempurna, kenikmatan yang paripurna, yang mana yang lengkap, yang sempurna, bergantung pada surah itu, ini surah Al-Fatihah, yang bergantung pada aplikasi daripada guna kandungan surah tersebut. Sehingga semua itu sudah cukup baginya menggantikan segala jenis ubat, segala jenis jampi-jampi, serta membukakan baginya berbagai pintu kebaikan dan menolak baginya segala bentuk keburukan. Itu adalah masalah ataupun perkara. Masalah ni maknanya perkara lah, kan? Perkara yang berhajat untuk dimunculkannya kembali satu fitrah yang lain, daya nalar yang lain, daya kekuatan yang lain, iman lain. Kita sini. Jadi amrun yuhtaju istihdatsu fitratin ukhra wa aqlin akhar wa imanin akhar wa tallahi, dan demi Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah, la tajidu maqalatan fasidatan. Demi Allah, setiap kali kita mendapatkan sebuah ucapan yang batil atau bid'ah yang rosak, pasti Al-Fatihah mengandung bantahan terhadapnya. Ini maknanya nak fahamnya berhajat kepada penghayatan lah, tadabbur. Mengandung alasan yang mementahkannya dengan cara yang paling efektif, kan? Dia kata, namanya Fatihatu wa Fatihatul Kitab mutadamminatun liraddiha wa ibtalha bi aqrabit turuq. Maksudnya dia membantah dengan cara yang paling berkesan, paling tepat dan paling lugas. Mana paling efektif lah, ya, paling dia panggil jelas, awdahiha, maksudnya wa asahha wa awdahiha, yang paling jelas. Setiap kali kita mendapatkan salah satu pintu ma'rifah kepada Allah, salah satu amalan hati dan ubat terhadap suatu penyakit dan sejenisnya, pasti dalam Al-Fatihah terkandung kuncinya. Ya, dia kata, wa fi Fatihatil Kitab miftahuhu wa mawdi'u dilalah alaihi, serta petunjuk, okay, menuju ke arahnya. Ada petunjuk yang menuju ke arahnya. Yang dikata, setiap persinggahan bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju Rabbnya, pasti awal dan hujung perjalanan itu ada pada surah Al-Fatihah. Yang di awal dan di ujung perjalanan itu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu Allah jadikan dia sebagai ummul kitab, terkandung padanya segala kebaikan tauhid, ya. Demi Allah, sesungguhnya Fatihah, hakikat Al-Fatihah lebih agung lagi daripada itu, lebih tinggi daripada itu. Kalau seorang hamba telah merealisasikan maknanya, berpegang teguh padanya. Saya tengok kitab tafsir Al-Muyassar bagi surah Al-Fatihah pun ulama tulis sampai 500 muka surat. Tafsir surah Al-Fatihah saja. Tafsir Al-Muyassar lil-Fatihah. Okay?
Ada 500 muka surat lebih. Itu tafsir surah Fatihah saja. Masya Allah kan. Itu yang termampu mereka tulis kan. Kalau tidak kan maknanya kalaulah kita berkenaan dengan kalam Allah Ta'ala ni nak membicara kan, kalau segala ranting-ranting yang ada di atas muka bumi dijadikan sebagai pen, 7 lautan dijadikan sebagai dakwat. Bila habis 7 lautan tu mari 7 lautan lagi. Lepas tu habis 7 lautan mari 7 lautan lagi. Tak akan habis sampai bila-bila kalimah Allah Ta'ala untuk ditulis. Kan? Ma nafidat kalimatullah. Tidak akan habis kalimah-kalimah Allah ni untuk ditulis. Baik. Berpegang teguh padanya, memahami maksud daripada ucapan tersebut, pasti Allah akan memberikan kesembuhan kepadanya. Berubat dengan surah Al-Fatihah. Kita ubat dengan kita dengan surah Al-Fatihah. Sakit apa ya? Sakit apa? Sakit gigi, sakit apa? Sakit perut. Baca Al-Fatihah. Letak tangan di situ, baca surah Al-Fatihah. Kan? Sampai kita sembuh. Baca dengan menghayati dia lah. Dengan menghayati makna dia. Kan? Dan ingat dia adalah sebagai mukjizat Nabi SAW yang terhebat sampai ke hari kiamat. Memberi penjagaan optimal padanya, memberikan cahaya yang terang benderang kepadanya bila ia memahaminya sebagaimana yang harus difahami. Maksudnya kena faham betul-betul lah. Dan belajar tafsir dia lah dengan betul-betul menghayati dia surah Al-Fatihah ni. Ya kan? Supaya dia datang satu kekuatan jiwa dalam diri kita dengan Al-Fatihah. Bila ia memahaminya sebagaimana yang harus difahami. Itu maksud dia, belajar tafsir dia. Kalaupun ia terjerumus ke dalam kebidahan, kemusyrikan atau terkena penyakit hati, pasti hanya sekilas saja. Tidak akan bersifat permanen, tidak akan bersifat selamanya. Begitu. Dia akan kembali bertaubat. Gitu. Demikianlah Al-Fatihah adalah kunci terbesar menuju harta karun. Al-Fatihah adalah kunci terbesar menuju harta karun di dunia dan harta karun di akhirat. Masya Allah. Harta kekayaan dunia dan akhirat. Akan tetapi tidak setiap orang akan mampu membuka pintu dengan kunci ini. Bukan setiap orang akan mampu buka dengan kunci ini, dengan Fatihah ni. Jadi kena minta taufik lah kepada Allah Ta'ala kan. Supaya kita ni termasuk di kalangan orang yang diberi kemampuan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau para pengajar harta karun ini mengerti rahsia dari surah ini, serta betul-betul memahami kandungannya, lalu membuat gerigi di ujung kunci ini, mana gigi di kunci itu kan, sebagai matanya, di samping juga mahir menggunakan kunci tersebut, tentu mereka akan memperoleh harta karun itu tanpa halangan, tanpa gangguan. Macam tu. Kami menyatakan hal ini bukan sebagai kata penghias atau sebagai kiasan belaka, tetapi hal yang sesungguhnya akan tetapi Allah memiliki hikmah yang mendalam dalam menyembunyikan rahsia ini sehingga tidak diketahui oleh kebanyakan makhluk ciptaannya. Bukan semua orang tahu. Sebagaimana Allah juga memiliki hikmah mendalam ketika menyembunyikan harta karun bumi terhadap kebanyakan orang. Untuk memperoleh harta karun terpendam, terkadang ini peranan lah, serta makhluk-makhluk gaib yang jahat sering kali digunakan oleh sebagian manusia. Hal itu tentu saja hanya dapat ditandingi oleh kekuatan gaib yang mulia lagi tinggi belaka. Kekuatan gaib yang akan mengatasi ruh jahat dengan nilai keimanannya, dengan berbagai senjata yang tidak akan mampu dihadapi oleh para syaitan tersebut. Namun kebanyakan manusia tidak memiliki kekuatan gaib yang mulia itu. Kebanyakan manusia, dia kata, sehingga tidak mampu menghadapi ruh-ruh jahat, tidak mampu mengatasinya dan merebut sebahagian yang mereka miliki. Kerana secara hukum, barang siapa membunuh musuh, ia berhak mendapatkan harta rampasannya. Berperang lah. Itu habis tentang huruf Fa, Al-Fatihah. Kemudian huruf Fa lagi dipanggil Fariyah. Fariyah hiya nurul hinna'i wa hiya min atyabir rayahin. Ya. Maknanya dipanggil nur, dipanggil naur, bukan nur, naurul hinna. Maksudnya dia panggil bunga ini termasuk
bunga yang paling wangi. Ya. Naur al-hinna, ini bunga pokok inai. Hinna yakni bunga pokok inai. Termasuk bunga yang paling wangi dia kata. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Daripada dari hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya secara marfu'. Tapi hadis dhaif, dhaiful isnad, hadis dhaif isnad lah. Dia kata bunga hinna ataupun inai adalah rajanya bunga-bungaan di dunia dan di akhirat. Tapi hadis dhaif al-isnad, sanad dia lemah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa ia menceritakan bunga yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bunga inai. Ini juga dhaif. Sanad dia. Sanad dia lemah. Kami tidak mengetahui, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kondisi hadis ini kami tak tahu sahih ke tidak. Kami tentunya tidak akan menjadikannya sebagai dalil dengan mengatakannya sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kami ketahui keabsahannya, kesahihannya. Bunga inai bersifat stabil antara panas dan dingin, memiliki sedikit perekat. Perekat ni macam melekit kan. Kalau diletakkan di lipatan pakaian daripada wool ni maksudnya kain apa nama, tenun kan, kain dibuat daripada bulu biri-biri tu, bisa menjaganya daripada ulat. Sering dibuat campuran balsam gosok. Sering dibuat oleh orang untuk apa nama, dicampur dengan minyak angin, minyak gosok ni. Minyaknya bisa melemaskan, melemas ni melembutkan organ tubuh kan. Maksudnya otot-otot kita kekeran ni kan, kita pun urut-urut nak lembut, kenapa nak lembutkan apa nama otot-otot tadi, urat-urat yang tegang tadi kan, sengal-sengal kekejangan tu. Dia boleh digunakan, dicampur dengan minyak lah. Ni minyak ni bisa melemaskan dan meredakan organ tubuh yang kejang, dan melemaskan ni maksudnya melembutkan saraf lah, merehatkan saraf. Kemudian masuk pula yang ke-69, itu fiddah. Fiddah ni perak ya. Dia kata sabit anna Rasulullah sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khatimuhu min fiddatin wa fadduhu minhu. Hadis ini sahih Al-Bukhari, Tirmizi, Nasa'i dan Abu Daud daripada hadis Anas. Okey, dia kata bahawa Rasulullah cincinnya terbuat daripada perak, sementara mata cincinnya juga terbuat daripada bahan yang sama. Okey. Bahkan hujung gagang pedangnya juga terbuat daripada perak. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat yang sahih bahawa beliau melarang menggunakan perak atau menggunakan perhiasan dengan bahan campuran perak. Yang larang makan dengan minum dia dengan bekas daripada perak kan. Pinggan ke, cawan ke, piring ke, pisau ke, garpu ke daripada perak kan. Itu yang dilarang untuk sebagai alat pemakan, alat makanan. Memang ada riwayat yang melarang minum menggunakan cawan daripada perak. Masalah cawan tentunya lebih spesifik daripada hiasan dan pakaian. Masalah ni perkara lah berkaitan dengan cawan tu, tentunya lebih spesifik daripada hiasan dan pakaian. Oleh sebab itu, wanita juga boleh mengenalkan pakaian dan perhiasan yang tidak boleh digunakan sebagai cawan atau bejana. Jadi maknanya cawan ataupun bejana tidak boleh digunakan oleh siapa-siapa pun, orang lelaki ke, orang perempuan ke, raja ke, orang biasa ke, tak boleh menggunakan cawan dan pinggan, alat-alat bekas isi makanan daripada perak dan emas. Tak boleh pakai. Tu maknanya dia telah meneguk api neraka dalam perut dia. Okey. Bila diharamkan untuk digunakan sebagai cawan, tidak berarti harus diharamkan dipakai sebagai perhiasan dan pakaian. Maksudnya bukan hanya diharamkan makan je gunanya. Dalam As-Sunan disebutkan, adapun perak silakan kalian gunakan sebagai mainan. Barang mainan kamu barang apa? Larangan berhajatkan dalil yang menetapkan adanya larangan tersebut. Okey. Dia kata okey, baik dalam bentuk nas atau dalil tegas atau dalam bentuk ijma'. Kalau salah satu dari dua jenis dalil itu terbukti ada, maka larangan itu berlaku. Kalau tidak terbukti, justru hukumnya adalah sebaliknya. Bukan diharamkan terhadap kaum lelaki-lelaki,
Tetapi justru dihalalkan perak itu. Yang tak bolehnya sebagai cawan dan bekas makanan. Nabi SAW pernah memegang emas di tangan kanannya, ada sutera di tangan kirinya sambil berkata, kedua benda ini haram bagi kaum lelaki umatku, namun halal bagi kaum wanita. Emas dan sutera kan. Begitu. Baik, perak adalah salah satu rahsia Allah di bumi ini. Okey, perenggan ini saya perhatikan, saya cuba bandingkan dengan kitab bahasa Arab yang asalnya. Saya dapati terjemahan dia agak seleweng sikit. Banyak sikit perenggan ni. Okey, di sini saya baca yang bahasa Arab. Okey, kita tengok kan. Bagaimana saya lihat bahawa terjemahan dia agak menyeleweng sikit kan. Okey, perenggan ni ya. Tengok, cuba perhatikan buku yang ada pada kita semua tu, yang pada tuan-tuan tu, buku tu sama tak dengan apa yang terjemahkan dalam perenggan ni. Ya, tengok ya. Sebab tu saya tengok tadi dia ada sedikit macam kesalahan, tersilap terjemahan dia. Di sini kata Ibn Qayyim rahimahullah, wal fiddatu sirrun min asrarillahi fil ardi wa talsimul hajat. Dia kata fiddah ni adalah, perak ni adalah rahsia, satu rahsia daripada segala rahsia Allah Ta'ala di bumi. Okay? Ibarat mentera untuk memenuhi hajat, dia kata. Ya, wa talsimul hajat. Wa ihsanu ahli dunia. Di sini ada tersilap ni. Sini silap daripada sini sampai bawah silap. Kita tengok. Wa ihsanu ahli dunia bainahum. Dan maknanya perak itu juga manusia di dunia ni berbuat baik sama mereka. Apa dia berbuat macam mana? Bersedekah. Kan, sebagai dia sebagai barang yang bernilai. Barang yang bernilai sebagai mata wang. Kan, yang bernilai boleh disedekahkan. Dan dia ada zakat dia kan. Zakat perak kan. Gitu. Jadi dan dengan perak itu hubungan di antara manusia ni boleh jadi baik. Maksud dengan bersedekah dan berzakat. Wa sahibuha, dan orang yang memilikinya. Ni terjemahan dia. Dia terjemah apa? Kan? Sebagai alat tukar di antara sama manusia, sebagai teman yang selalu dicintai. Ni. Maknanya dia kata amat dimuliakan dalam hati, menjadi pembicaraan dalam berbagai pertemuan. Ni. Jadi yang diterjemah yang dalam bahasa asalnya, dia kata wa sahibuha marmuqun bil uyun bainahum. Orang yang mempunyai emas ni, yang memiliki perak ni, dia ni ada pangkat terpandang di sisi manusia. Di kalangan manusia ni dia macam dipandang mulia lah. Dipandang sebagai orang yang berada. Mu'azzamun fil nufus, orang akan memuliakan dia. Wa musaddarun fil majalis, dalam majlis-majlis dia akan jadi maknanya istimewa lah dalam majlis tu, sebab dia ada harta. Dia ada barang yang bernilai. La tughlaqu dunahu al-abwab, orang tak akan tutup pintu kalau dia mari rumah orang. Sebab dia ada orang kaya. Wala tumallu mujalasatuhu, orang yang duduk bermajlis dengan dia tak akan jemu. Wala muasyaratuhu, dan tak akan jemu berkawan dengannya. Wala yustasqalu makanuhu, dan tempat duduk dia, tempat dia ni, maknanya kedudukan dia tak jadi berat lah. Kan? Jadi semua orang nak dekat dengan dia. Tushirul asabi' ilaihi, segala jari akan maknanya ditunjukkan kepada dia. Tu orang kata tu orang kaya, tu orang ada duit, tu saja. Tu orang hebat. Segala jari akan tertumpu padanya. Wa ta'khidul uyun nitaqaha alaihi, segala mata akan melihat, memandang kepadanya. In qala, kalau dia bercakap, sumi'a qawlahu, orang akan dengar cakap dia. Wa in syafa'a, kalau dia bagi syafaat, dia bagi recommendation, kan, qubilat syafa'atuhu, recommend dia tu akan diterima. Wa in syahida zukkiyat syahadatuhu, kalau dia menjadi saksi, maka saksi dia diterima. Wa in khataba fakufi'a wala yu'abu, kalau dia bercakap, maknanya memadailah cakap dia orang dengar, dan tidak akan dicela cakap dia. Wa in kana dha syaybati bayda, ni dia ni silap terjemah juga di sini. Seandainya adalah orang tua yang sudah beruban, tetap lebih tampan daripada seorang pemuda pilihan. Ni salah terjemahan ni. Tak betul ni. Sebab apa dia kata di sini wa in kana dha shaybatin bayda, kalau dia ni orang yang dah tua, yang dah beruban.
fahiya ajmalu alaihi min hilyati syabab, maka perak itu yang ada padanya lebih cantik daripada perhiasan perhiasan orang-orang muda. Perak tu menyebabkan dia tu jadi perak yang dia pakai, cincin juga kan, menyebabkan dia tadi lebih handsome lah daripada perhiasan, lebih cantik daripada perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh orang muda, kalau dia orang tua lah. Itu terjemahan dia. Kan? Okey. Jadi perenggan ni bagi saya dia ada banyak kesilapan terjemahan lah. Kemudian wa min al-adawiyati al-mufriha an-nafi'ah min al-hammi wal-ghammi wa hiya, dan perak ini dia termasuk di antara adawiyah, ubat-ubat, sesuatu yang boleh jadikan sebagai ubat yang bermanfaat daripada penyakit apa? Al-ham. Penyakit al-ham ni penyakit duka cita, kemurungan, kesedihan. Wa dha'fil qalbi, dan hati jadi lemah. Wa khafaqanihi, dan hati jadi berdebar. Wa tadkhulu fil ma'ajinil al-kubbar, dan dia dimasukkan digunakan dengan untuk menguli. Dia kata apa? Al-ma'ajin ni kalau ikutnya segala uli, segala tepung ulian lah yang besar-besar kan. Namanya dia letakkan dia tu diuli tepung tadi. Wa tajtadhibu bi khasiyatiha, kan, dia akan tarik dengan khasiat dia. Khasiat perak ni dia akan tarik ma yatawallad fil qalbi min al akhlaq al fasidah, apa yang ada dalam jiwa kita daripada kotoran-kotoran yang rosak ni lah. Khususan idza udhifa ila al asal musaffa, terutamanya kalau dicelup dalam madu yang madu khalis lah, madu asli yang bersih tadi, dicelup di dalam tu, ya kan? Dia dicelup betul minum madu tadi lah, bukan minum dia. Begitu juga za'faran, dan juga za'faran, air za'faran tu kan, dicelup perak tadi dalam tu, kemudian diminum air dia. Baik. Dia komposisinya terdiri daripada unsur dingin dari kering, namun bisa menghasilkan panas dan kelembapan sedemikian rupa. Syurga yang Allah persiapkan bagi para walinya ada 4 macam, kata Ibn Qayyim. Syurga, 2 syurga terbuat daripada emas, dan 2 syurga lagi terbuat daripada perak. Jadi kita faham emas dan perak ni bukanlah tentulah fizikal dia tak sama. Dalam syurga dan dunia ni tak sama, nama je, tapi sifat fizikal dia tak, kan? Tak boleh nak bayang kecantikan, keindahan emas dan perak dalam syurga, tak boleh nak bayang macam mana sifat dia. Cuma yang kita hanya tahu nama aja, emas perak, emas dunia macam ni, perak dunia macam ni, tapi tak sama dengan fizikal emas perak di syurga. Hanya yang sama hanya nama aja, sifat tak sama. Itu dia. Kecantikan dia tak ada tandingan lah. Allah Ta'ala jadikan dia begitu indah dan cantik, comel. Baik. Yakni segala cawan dan perhiasan yang terdapat di dalamnya terbuat daripada kedua bahan itu, emas dan perak. Dia tak boleh nak bayang lah. Ya, hatta cawan, piala cawan dalam syurga pun kita tak boleh nak bayang macam mana. Gelas dalam syurga kita tak boleh nak bayang macam mana. Kita hanya faham itu gelas, itu cawan, ya kan? Bekas makanan, kita hanya faham yang tu. Mata air, kita faham itu, tapi tak tahu sifat dia macam mana. Wallahu a'lam. Bila dah masuk baru tahu. Diriwayatkan dalam kitab sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, "Alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum menggunakan cawan emas dan perak, sesungguhnya tidak lain ia sedang mempergolakkan api neraka dalam perutnya sendiri. Ya. Diriwayatkan juga sirah sahih bahawa Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian minum menggunakan cawan emas dan perak, dan janganlah kalian makan menggunakan nampan daripada emas atau perak." Sini. Ya, Nabi kata, yang ni pinggan lah. Nampan ni pinggan. Kerana keduanya itu adalah milik mereka, yakni milik orang-orang kafir di dunia, dan milik kalian di akhirat nanti. Ada riwayat
Al-Bukhari lah. Baik, kata Ibn Qayyim lagi, ada pendapat bahawa alasan diharamkannya kedua bahan itu untuk menjadi tempat makan dan minum adalah kerana bisa mempersempit fungsi daripada wang. Maksudnya kan digunakan sebagai mata wang, perak, emas ni kan. Jadi bila diguna sebagai alat-alat alat-alat untuk bekas-bekas makanan ni kan, maka jadi orang nak guna dia sebagai wang payahlah. Jadi benda tu sikit, jadi tak banyak, tak banyak begitu. Kalau kedua bahan itu digunakan sebagai bijana, hilanglah hikmah yang menjadi tujuan daripada emas dan perak tadi, yakni untuk kemaslahatan umat manusia. Alasan lain adalah kerana perbuatan itu mengandungi unsur kesombongan dan membanggakan diri kalau makan dan minum dalam bekas perak dan emas tadi. Pendapat lain bahawa alasannya adalah kerana perbuatan itu bisa menghancurkan hati orang-orang miskin kalau mereka mengetahui dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi alasan-alasan ni semua Ibn Qayyim jawab baliklah bawah ni. Dia kata apa? Kesemua alasan tersebut hanyalah alasan belaka. Alasan bisa mempersempit ruang penggunaan wang bererti mengharamkan mengenalkan kedua-duanya sebagai perhiasan, yang perak dan emas tadi kan, atau menjadikannya sebagai cairan sahaja tanpa berfungsi. Sebagai bijana juga bukan sebagai wang. Okay? Hanya jadi cairan sajalah, dileburkan. Adapun kesombongan dan membanggakan diri, alasannya, alasan sebagai kesombongan dan membanggakan diri bisa dilakukan dengan apa saja, tak seperti yang dengan guna emas dan perak sebagai bekas makanan tadi. Dengan perkara lain pun boleh jadi juga kesombongan itu. Kesombongan dan membanggakan diri bisa dilakukan dengan apa saja, bukan hanya dengan emas dan perak. Sementara masalah menghancurkan hati orang-orang miskin pula. Sesungguhnya hati mereka juga bisa saja hancur kerana melihat rumah-rumah yang megah. Tak seperti yang tengok pinggan mangkuk daripada perak tu, mereka rasa macam hancur hati mereka. Tengok rumah besar-besar pun mereka rasa macam hancur hati mereka, jadi tak seronok lah kan. Begitu. Perkebunan yang menakjubkan, kenderaan yang mewah, pakaian-pakaian yang indah, makanan yang lazat dan lain sebagainya. Yang semua itu mubah, yang harus. Mubah maknanya harus. Kesemuanya adalah alasan-alasan yang kontroversial. Ada alasan, tapi tidak ada tempat mengaitkannya. Tak semestinya. Begitu. Jawapannya tidak semestinya. Yang benar bahawa alasannya wallahu a'lam adalah kerana perbuatan tersebut. Ini yang benar. Ini ijtihad. Maknanya Muqayyimah dia kata, perbuatan tersebut menimbulkan suatu kondisi dalam hati yang bertentangan dengan nilai ubudiyah secara zahir. Itu dia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan alasan bahawa kedua benda itu adalah milik orang-orang kafir di dunia. Maksudnya dia sebagai penggunaan orang kafir di dunia lah. Kerana orang-orang kafir memang tidak memiliki jatah berupa peribadatan yang didapatkan hasilnya. Untung lah, untung. Memiliki jatah ni untung lah dia katakan. So, laisa lahum nasibun, bahagian, jatah ni bahagian berupa peribadatan yang didapatkan hasilnya oleh orang-orang beriman di akhirat. Oleh sebab itu tidak layak digunakan oleh hamba Allah di dunia ini. Yang mengenakannya hanyalah mereka yang keluar daripada peribadatan kepada Allah serta rela hanya mendapatkan dunia yang sifatnya sementara tanpa mendapatkan akhirat. Wallahu a'lam. Tengok pula huruf Qaf, yang poin yang ke-70. Quran, yakni kitab Al-Quran. Qaf kan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil 'alamin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita orang sakit-sakit dan sebagainya, kenapa tak jadikan dia sebagai penawar? Sedangkan Allah Ta'ala dia tu adalah penawar, kan? Dan juga rahmat. Selain daripada penawar, dia juga merupakan rahmat terhadap orang-orang yang beriman. Yang benar bahawa kata dari dalam ayat di atas, kan? Minal Quran, min Al-Quran tu min
dan mana dari. Dalam ayat di atas adalah menunjukkan jenis, bukan menunjukkan sebahagian. Bukan sebahagian. Dalam Al-Quran itu syifa. Al-Quran ini semua syifa. Min bukan makna sebahagian. Min makna menunjukkan makna apa? Jenis. Daripada Al-Quran ada jenis-jenis yang boleh menyembuhkan. Hal itu dan rahmat kepada orang-orang beriman. Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Yunus 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran daripada Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Ini dia Al-Quran. Sakit dada kan, nak baca Al-Quran gitu. Al-Quran adalah pengubatan optimal terhadap seluruh jenis penyakit. Ini dia kan, punya Quran terhadap seluruh jenis penyakit. Sifat at-tam, sifat perubatan yang sempurna. Min jami' al-adawai al-qalbiyyati wal-badaniyati, penyakit hati dan penyakit badan. Quran. Namun tidak setiap orang yang berkeahlian dan mendapatkan taufik untuk dapat menggunakannya. Kan. Tak ramai orang yang guna. Kalau seorang pasien mahir menggunakan Al-Quran untuk sakit lah, orang sakit. Pasien mahir menggunakan Al-Quran untuk mengubati penyakitnya, lalu melekatkannya pada penyakit tersebut dengan penuh kepercayaan, keimanan dan keyakinan tegas serta dengan memenuhi berbagai persyaratan, penyakit itu pasti akan terusir dan tidak akan datang lagi selama-lamanya. Ini dia. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia kata sini, وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به وإذا حصل العليل التداوي. Apabila orang yang sakit itu dia berubat dengannya dan meletakkannya di atas penyakitnya dengan benar-benar dia beriman, qabul tam dan penerimaan yang sempurna, wa i'tiqad jazim dan bertekad dengan sepenuhnya, wastisqa wastifa bi syurutihi dan dia menunaikan syarat-syaratnya, lam yuqawimhu da' abadan, penyakit tidak akan dapat mengalahkannya selama-lamanya. Baik, kerana bahagian penyakit akan bisa menentang ucapan Rabb. Kerana bagaimana penyakit, dia kata, bagaimana penyakit akan bisa menentang ucapan atau kalam Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kalau turun di hadapan gunung, nescaya gunung itu akan hancur, dan kalau turun di bumi, nescaya bumi itu akan terbelah. Setiap penyakit, setiap jenis penyakit hati dan jasmani, pasti dalam Al-Quran ada indikasi, petunjuk terhadap ubatnya. Yang kita penyakit hati, ya, serabut, susah hati, murung, sedih dan sebagainya. Penjabat atau cara pencegahannya bagi orang-orang yang diberikan kefahman daripada terhadap kitab Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada awal perbahasan tentang medis telah dijelaskan bimbingan Al-Quran yang mulia terhadap dasar dan intisari pengobatan yang meliputi penjagaan terhadap kesihatan, mengusir unsur bahaya. Lalu itu diperjelas dengan menunjukkan masing-masing dari jenis penyakit tersebut. Ya, ditunjukkanlah jenis penyakit tadi. Ya. Adapun pengubatan hati telah juga dijelaskan secara rinci, secara detail lah, bersamaan dengan ulasan tentang berbagai jenis penyakit berikut. Kiat penyembuhan. Kiat ni berikut. Kiat ni maksudnya cara penyembuhannya lah. Kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. Al-Ankabut 51.
Maksudnya, dan apakah tidak cukup bagi mereka bahawasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dan Al-Quran? Mereka ni sebenarnya kan, kerana orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ni lah. Sedangkan ia dibacakan kepada mereka. Maka orang yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, maka Allah tidak akan menyembuhkannya. Itu dia. Kan, kalau orang tak disembuhkan oleh Al-Quran, maka Allah tidak menyembuhkannya. Dan orang yang tidak dicukupkan oleh Allah, oleh Al-Quran, maka Allah tidak akan mencukupkannya. Maka kita semua kena kembali kepada Al-Quran, bacaan dan penghayatan. Kemudian habis itu masuk pula qissa'u. Qissa' ni buah timun. Kan? Qalu du'u lana rabbaka yukhrij lana min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Ya. Qissa' ni maknanya mentimun. Sini pohon pokok yang menjalar kan. Dalam As-Sunan diriwayatkan hadis daripada hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyantap mentimun dengan kurma masak. Bisa makan ni. Buah timun dia makan dengan rutab. Rutab. Bukan kurma masak tu, rutab ni. Rutab ni sebelum masak lagi sebenarnya. Kalau dia terjemah kurma masak yang kita duk beli biasa tu kurma masak. Tapi terjemah dia rutab. Rutab ni mana lain bukan kurma masak kan. Kurma dekat-dekat nak masak tu. Tu rutab. Bila baik. Hadis sahih lah. Mentimun bersifat dingin dan basah pada tingkatan kedua. Buah timun memiliki kemampuan meredam panas lambung yang meradang. Lambung ni perut lah, panas perut ni dia boleh stabil. Selain tahan lama, berguna mengubati penyakit kandung kencing. Penyakit apa nama kandung kencing ni, penyakit apa batu karang kot kan. Maksudnya ataupun prostat ke apa-apa. Baunya bahkan berkhasiat menyedarkan orang yang pingsan. Dia bau apa nama? Bau timun ni. Bijinya berkhasiat memperlancar buang air seni, air kencing lah. Maksudnya buah biji timun ni memudahkan orang buang air kecil. Dan daunnya bila dibalutkan berguna juga mengubati gigitan anjing. Itu daun dia. Ni. Kemudian kita mentimun agak sulit dicerna di lambung. Dia dingin dan terkadang berbahaya. Terkadang pula. Sebaiknya dikonsumsi bersama makanan lain yang bisa mengatasi unsur dinginnya. Makan dengan makanan yang lain. Dan kelembapan yang berlebih. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW saat menyantapnya dengan kurma masak. Kalau dikonsumsi dengan kurma atau kismis atau madu, unsurnya dinetralisir. Jadi netral balik lah. Bagus maksudnya gitulah. Dia kata istamal kama idza akalahu bi-rutab fa idza akala bit-tamri wa az-zabib wa asal addalahu. Okey. Kalau dimakan dengan kurma atau kismis atau madu, unsurnya bisa dinetralisir, maksudnya dinetralisir balik lah. Masuklah tajuk yang seterusnya, yang ke-72, Qustu dan Kust. Yang ni Qustu al-Bahar. Qustu Qaf Sin Ta. Sama nak tulis Qaf Sin dan Ta, huruf ni. Qustu al-Bahar. Kan dinamakan dia sebagai Qustu al-Bahar. Kenapa? Kerana dia bawa balik ke tempat dia menggunakan laut, jalan laut. Qustu al-Bahar ni, bahari ni dinamakan dia sebagai jenis tumbuhan yang dikaitkan ataupun spesies halia. Dia spesies dia, spesies halia. Ya. Dan dia ada dua jenis lah. Qustu bahar ni ada dua jenis. Iaitu yang warna hitam dan pahit rasa dia. Warna hitam dan warna dark rasa dia pahit. Ni kita boleh carilah. Ya kan? Tadi tang saya buka Shopee. Saya tulis Qustu Bahriyun.
qustun bahriyun, kan? Qust bahar, saya tulis tu. Lepas tu saya enter, dia keluar, dijual. Dia jadi warna apa, dalam botol serbuk. Dia pun dapat, dia bentuk dia macam batang kayu manis tapi besar sikit. Kalau boleh siapa Google kan, cari tentang qust bahar ni, dia spesies halia lah. Maksudnya kalau nama saintifik dia Saussurea costus, Saussurea, Saussurea costus, Costus, nama saintifik dia, qustul bahar ni, ya. Dia ada dua jenis, warna putih dan rasanya manis. Warna hitam rasanya pahit. Beza dia. Ya. Jadi maknanya dipanggil dia sebagai qustul bahar ni pasal apa? Pasal depa pergi ambil jalan, ikut jalan laut. Balik tempat depa. Dia manfaat dia sangat banyak lah. Jadi tadi saya cuba tengok dia punya manfaat dia, dapat je. Saya baca sikit lah. Di antara manfaat qustul bahar ni, ya, Saussurea costus. Okey, mana dia tadi? Ni. Saya di Google dalam webtab.com. Okey, dia kata di sini wa fawaiduhul kabirah li'ijal al-hasawat al-kilya. Maknanya di antara perubatan, di antara ubat yang apa dia jadi ubat untuk macam buah pinggang, hasawat al-kilya. Ya. Dia kata sini, dia kata yu'tabar qistul bahri min ahammin nabatat. Ini saya Google dalam internet, webtab. Sama nak baca dalam webtab tapi bahasa Arab. Dia anggap al-qistul bahri itu min ahammin nabatat al-mustakhdamah qadiman. Ya. Digunakan sebagai ubatan zaman dulu lah, fi ilaj al-hasawat. Okay, untuk mengubati macam batu karang. Hasawat ni batu karang. Penyakit batu karang. Haswa batu kan, haswa ni batu, hasawat ni batu-batu lah. Wa takhallusu, dan juga digunakan untuk menawarkan racun fil jisim. Tawar racun, dia boleh jadi tawarkan racun dalam badan. Jadi itu dia qistul al-bahri ni. Ya. Jadi banyak faedah dia lah. Saya sudah baca tadi sikit kan, tapi panjang cerita dia. Di antara dia maknanya yusa'id fi tanzimi hormonat jismuka bi'ubitali. Maksudnya dia membantu untuk menyusun hormon kita kembali lah, hormon tubuh badan kita, kan? Wabitali tanzimu daurah asyahriyah. Maksudnya pusingan darah bulanan tu kan, dia akan jadi stabil. Dia membantulah. Ini faedah qistul al-bahri ni. Kalau siapa nak, dia ada jual kat Shopee. Dia dah buat serbuk lah. Dia dah buat serbuk. Jadi kalau nak tahu rupa dia, cuba Google Saussurea, apa nama, costus tu sebut baca tadi kan. Google yang tu dia akan keluar. Dia punya rupa dia, kalau nak tengok lah, rupa dia macam kulit. Mana bukan tapi pelik sikit lah. Saya tak nak tengok lah ke tempat kita ni. Qustul bahari ni. Qustul al-bahri ni. Dia terjemah jadi cendana. Kan? Cendana bukan cendana ni. Bukan cendana. Ni pokok khas yang itulah dia apa nama? Dipanggil apa? Spesies halia. Spesies ni halia juga. Dia bukan halia. Bukan halia. Dia membantulah. Kan? Membantu untuk mengubati penyakit-penyakit urat ni. Kan? Penyakit-penyakit kekejangan. Ya. Lepas tu dia membantu untuk mengurangkan kolesterol yang tak baik, kolesterol jahat ni. Kan? Begitu juga apa nama, dia membantu wanita haid. Maksudnya datang haid secara maknanya secara ni lah, kan, dengan baik lah, macam gitu. Kemudian dia memelihara buah pinggang daripada batu karang. Ya, dan dia membantu untuk kencing laju lah. Kencing maknanya keluar kencing tanpa sekatan. Membersihkan daripada racun. Ya, dan dia menguatkan jantung juga. Ini faedah dia.
Ni faedah Qustu Al-Bahri yang saya tengok dalam ni lah, dalam Google ni. Ya, dapat faedah lah insya-Allah. Baik, dia kata di sini, kat mana kita baca tadi? Disebut juga qis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengumutan terbaik bagi kalian adalah pembakaman dan qustul bahri. Nabi kata ni. Kan? Hadis dah. Hadis riwayat apa nama tadi? Dah ditakhrijkan sebelum ni dia kata. Riwayat Abu Daud lah. Maknanya bekam dan makan qustul al-bahri. Sebab nak beli lah. Saya tengok harga dia RM17 lebih lah tadi kat Shopee. Dalam botol serbuk dia. Dibancuh macam minum rendam, masak macam tu kot. Minum kan. Khasiat dah. Tadi dah fawaid dah, khasiat dah saya baca tadi kan. Saya sebut dia punya fawaid dia. Baik. Kemudian kayu jenis ni, kayu jenis cendana ini, kayu cendana ni kayu ni lah qistul bahri tadi kan. Sama-sama panas dan kering pada tingkat ketiga, bisa menyerap dahak dan membersihkannya. Memberhentikan, dia kata memberhentikan pilek. Pilek ni apa dalam bahasa Arab ni dia kata maksudnya sakit perut, pedih perut. Ni kan, kalau diminum berkhasiat, dia kata tadi Waidah ni qati'an lizukam, bagi penyakit, bagi pilek ni penyakit selsema. Dia boleh menghilangkan penyakit selsema, mengeringkan kahak dan hinguslah. Dan apabila diminum kan, dia memberi manfaat lah. Ia memberi manfaat qustul bahri kan tadi kan. Dia memberi manfaat. Kemudian idza syuriba min dha'fi, manfaat apa? Manfaat pada jantung yang lemah dan perut tadi. Kan? Daripada perut dia rasa sejuk masuk angin. Kemudian dia kata di sini lagi okey, Muhammad bin ad-Dawr wal Rib'i. Kemudian diminum berkhasiat, juga berkhasiat bagi siapa terserang beberapa jenis demam. Bisa juga mengatasi sakit pinggang. Kan? Waja'ul jamb. Berguna juga mengatasi racun kalau dibalurkan di wajah setelah diadun dengan air dan madu. Bisa menghilangkan noda-noda, yang jeragat-jeragat di wajah tu lah. Kan? Dalam apa nama, dalam bahasa Inggeris dia panggil melasma, telasma. Ya. Itu. Melasma. MELASMA. Jalinius menandaskan, mengatakanlah, Jalinius ini dia mengatakan berkhasiat juga mengubati penyakit tetanus. Tetanus ni kancing gigi dan rasa sakit pada pinggang, serta membunuh virus lepra, virus kusta lah ni. Ya. Gitu. Kalangan medis yang kurang berwawasan tidak mengetahui bahawa ubat ini berkhasiat mengatasi penyakit pinggang, sehingga mereka menyangkalnya. Kalau mereka mendapatkan riwayat daripada Jalinius ini, pasti mereka akan memperlakukannya seperti dalil dalam Islam. Itulah dia orang medik ni. Bagaimana tidak? Kalangan medis sejak dahulu telah mengetahui bahawa cendana yang ada qustul bahri ini berkhasiat mengatasi jenis lendir pada penyakit pinggang. Itu disebutkan oleh Al-Khattabi menukilnya daripada Muhammad ibnu Jaham. Sebelumnya telah dijelaskan bahawa perumpamaan kemampuan medis para doktor dibandingkan dengan ilmu medis kenabian, seperti perumpamaan antara ilmu medis moden dibandingkan dengan ilmu medis ortodok, ini klasik lah. Dan ilmu medis kalangan doktor yang tidak becus, tidak pakar. Tentunya amatlah berbeza antara sesuatu yang didapatkan melalui wahyu dengan sesuatu yang didapatkan melalui eksperimen dan analogi belaka. Lebih daripada sekadar perbezaan antara seorang tuan yang mulia. Ini salah terjemahan. Dia kata lebih dari sekadar perbezaan. Maksudnya minal faraq, perbezaannya a'zamu mimma bainal qadam wal farq. Beza dia, perbezaan antara
perubatan wahyu dengan perubatan apa nama dunia ni, ya. Dibeza seperti antara kaki dengan kepala. Itu maksud dia. Bainal qadam wal faraq. Qadam ni kaki, faraq ni tu dia rambut belahan tu. Belahan rambut tu maksud dia. Di atas kepala. Bukan dia kata seorang tuan yang mulia dengan budak yang hina-hina. Sekadar perbezaan, bukan terjemahan dia bukan macam ni. Tak tahulah dia ambil kena terjemahan tu dia buat kan. Tak kena lah. Terjemahan ni tak kena hak baris tu. Kan? Sekadar apa nama? Perbezaan antara seorang tuan yang mulia dengan budak yang hina. Jadi bukan macam tu perkataan bahasa Arab dia. Ya? Perkataan bahasa Arab dia kata di sini. Aduh. Kata dia تقدم أطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء قال بالنسبة لطب الطرقية dia kata من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق gitu. Baik, kalau kalangan medis yang jahil itu mendapatkan sebuah ubat yang direkomendasikan oleh sebagian orang-orang Yahudi dan Nasrani serta kalangan medis musyrik, pasti mereka menerimanya dengan senang hati dan penuh kepercayaan. Tidak akan berhenti bereksperimen. Kalau orang kafir lah. Benar, kami pun tidak menyangkal bahawa kebiasaan itu memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang pasien pesakit mengambil manfaat daripada ubat yang dia gunakan. Orang yang sudah terbiasa mengonsumsi, yang memakan sesuatu makanan atau ubat tertentu, ubat atau makanan itu akan sesuai dengannya, akan serasi dan tidak berbahaya. Bahkan bisa jadi orang yang belum terbiasa tidak akan bisa mengambil manfaat daripada makanan dan ubat tersebut. Ulasan banyak kalangan pakar medis meskipun bersifat umum, namun bergantung pada sistem metabolisme masing-masing orang, tempat, waktu dan kebiasaan. Tengok orang lah macam mana, tak sama kita ni. Meskipun adanya hal-hal khusus itu tidaklah mengurangi kredibilitas ucapan dan ilmu pengetahuan mereka. Karena bagaimana mungkin menolak kredibilitas yang berasal dari orang yang paling jujur dan paling benar, iaitu Rasulullah SAW. Akan tetapi jiwa manusia memang dilengkapi dengan kejahilan dan kezaliman. Kecuali jiwa manusia yang mendapatkan pertolongan Allah dengan ruh iman serta diberikan sinar oleh Allah dengan cahaya hidayah. Kemudian tajuk kita sebenarnya qasbus sukar, tebu. Qasbus sukar ni makna dia tebu. Jadi kita berhenti tu di sini, insya-Allah jumpa lagi lah di lain waktu. Barakallahu fikum, hayakumullah, a'anakumullah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.